إله إلا هو الحي القيوم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di tempat yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atas maksud yang sangat besar, iaitu kita dapat untuk kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Ini adalah pilihan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena syukur dan kita kena doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih dan kekalkan kita dalam kebaikan ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Faridatul Faraid fil Ilmil Aqaid pada muka surat 43. Percaya kepada nabi-nabi, para malaikat dan para sahabat serta kedudukan mereka. Dan wajib mengiktikadkan bahawa Nabi kita adalah yang terlebih utama daripada sekalian makhluk. Yang paling utama selepas Nabi kita ialah Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kelima-lima ini dinamakan ulul azmi. Kemudian rasul-rasul selain mereka. Kemudian sekalian Nabi yang bukan rasul, martabat mereka berlebih kurang di sisi Allah Ta'ala. Kemudian sekalian ketua-ketua malaikat, kemudian segala malaikat yang lain, kemudian segala sahabat dan sekalian mereka berlebih kurang di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang paling utama ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seterusnya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, menurut tertib jawatan khalifah mereka. Dan 6 lagi mencukupkan 10 orang yang diberi berita gembira dengan syurga. Mereka ialah Talhah bin Abdullah, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Kemudian diikuti oleh tabi'in, yakni yang mengikut para sahabat, iaitu semua yang berjumpa dengan mereka. Kemudian ahli kurun yang semasa dengan mereka. Kemudian ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka. Dan kurun itu adalah tempoh masa selama 100 tahun. Dan seterusnya kita percaya kepada nabi-nabi, para malaikat dan para sahabat serta kedudukan mereka. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba-hambanya ada kedudukan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kerana seperti mana firman Allah Ta'ala, in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi setiap hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kedudukan masing-masing, ada kedudukan tersendiri. Jadi dan kita kena percaya dan terima perkara ni. Sebab apa? Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Beberapa tempat Allah Ta'ala sebut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebahagian hamba-Nya ke atas sebahagian yang lain. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah semua para rasul. Tilkar rusulu faddalna, yang kami telah lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Dan di sini disebutkan, dan wajib kita mengiktikadkan bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terlebih utama daripada sekalian makhluk. Di antara seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sebut 18,000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita tahu ke, tak tahu ke, kenal ke, tak kenal ke. Di antara seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling afdal, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi tak tinggi, mulia tak mulia kedudukan baginda, seperti mana kisah Nabi Adam alaihissalam ketika baginda nak bertaubat kepada Allah, baginda telah sebut, wahai Allah, dengan keberkatan Muhammad, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya pula kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu kenal tak siapa Muhammad yang kamu bertabarruk, ambil keberkatan, kamu sebut nama dia supaya aku ampunkan dosa kamu, kamu kenal tak siapa dia? Nabi Adam AS beritahu, tak, saya tak kenal siapa dia. Tetapi sewaktu setelah kejadian aku sempurna diciptakan, aku telah pandang ke arasmu dan aku telah nampak pada arasmu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aku yakin tak ada orang yang lebih baik, tidak ada orang yang lebih mulia selain daripada Muhammad ini, sehingga namanya diletakkan bersebelahan dengan nama. Ini kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala beritahu kepada Nabi Adam alaihissalam, dia adalah satu orang di kalangan zuriatmu yang akan lahir di akhir zaman nanti. Dia akan lahir di akhir zaman nanti. Dan kalaulah bukan kerana dia, tidaklah aku ciptakan seluruh makhluk ni. Jadi di antara seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling afdal, paling baik, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi kedudukan baginda sehingga baginda digelar Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian Rasul. Dahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih baginda dari kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi, iaitu ditinggikan lagi dengan dijadikan sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu kepada sekalian Rasul. Yang paling utama selepas Nabi kita ialah Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kelima-lima mereka ini disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Pertama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza.
Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebutkan, ingatlah wahai Muhammad, ingatlah kamu ketika kami telah mengambil perjanjian daripada para nabi. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian daripada seluruh nabi-nabi. Daripada seluruh nabi-nabi. Bila sebut nabi-nabi, maka termasuklah di dalamnya para rasul. Sebab apa? Setiap nabi, setiap rasul adalah nabi. Jadi bila Allah Taala sebut nabi, masuk semua sekali. Berapa pun jumlah semua anbiya alaihi salatu wassalam tu, maka semua nabi-nabi, semua rasul-rasul termasuk dalam perkataan ini. Dan Allah Taala telah ambil perjanjian daripada semua nabi-nabi ini untuk buat kerja, untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh makhluk. Dan Allah Taala sebut pula secara khusus, dan kami telah mengambil perjanjian daripada kamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, lepas tu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Isa bin Maryam radhiyallahu alaihi wassalatu wassalam. Daripada 5 orang ni Allah Taala sebut, kami ambil perjanjian daripada kamu 5 orang, mitsaqan ghaliza, perjanjian yang lebih keras lagi. Perjanjian yang lebih keras, yang lebih berat daripada sekalian nabi-nabi. Kalau kita tengok dalam sirah para anbiya sallallahu alaihi wasallam, mereka semua buat kerja untuk menyampaikan agama dengan susah payah. Mereka menyampaikan agama dengan penuh susah payah, dengan penuh mujahadah, dengan penuh pengorbanan. Yang kita sebut Nabi Sulaiman alaihissalam tak pun. Nabi Sulaiman alaihissalam kat mana susahnya baginda? Baginda raja. Raja bukan sebarang raja, raja pada seluruh makhluk. Jin dengan syaitan pun masuk dalam takluk pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga kan, punya hebat tak hebat kerajaan baginda ni, baginda bawa singgah sana baginda dan bala tentera baginda berjalan dengan angin, bergerak dengan angin. Perjalanan orang lain sebulan, perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam sepagi. Sarapan pagi kat tempat lain, minum petang dekat tempat lain. Orang lain nak pergi sebulan perjalanan. Habis tu kat mana susahnya Nabi Sulaiman alaihissalam kalau macam tu gaya senangnya? Kalau dah macam tu gaya senangnya, kat mana susahnya baginda Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau saya nak cerita, saya tak pandai, tapi cukuplah kita cakap perkara apa yang kalau raja-raja buat, dia berasa tak senang benda tu. Benda tu susah bagi dia, berat bagi dia. Selama ni dia hidup mewah, dia hidup senang, tiba-tiba itu dia ditimpa kesusahan. Jadi itulah mujahadah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, sesuai dengan kedudukan baginda. Sesuai dengan kedudukan baginda. Jangan kita cakap Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam susah kena baling batu. Pergi ke Taif, nak keluar pada Taif tu kena kejar selama sejauh 4 batu, orang kejar baling dengan batu. Nabi Sulaiman alaihissalam mana ada macam tu? Jangan kita cakap, jangan kita buat banding macam tu. Macam saya cakap minggu lepas, jangan kita buat banding yang tak sepadan. Kita kena buat perbandingan dia kedudukannya sebagai raja. Jadi kedudukan sebagai raja, apa perkara yang dia alami, dia rasa benda itu adalah susah, maka itulah mujahadah untuk dia, itulah susah payah untuk dia. Nabi Sulaiman alaihissalam hebat-hebat kerajaan dia kena pergi berperang juga. Ada masa dia kena turun pergi berperang juga. Itu dakwah baginda. Baginda kena pergi jumpa orang. Memang baginda raja, tapi raja, satu orang raja nak turun jumpa rakyat dia, rumah ke rumah, pintu ke pintu, senang ke? Usah kata raja Nabi Sulaiman alaihissalam, kita jadi pengurusi surau suruh pergi jumpa rumah ke rumah pun dah segan dah nak pergi. Nak baru jadi tompat, jadi ketua kampung baru pergi rumah ke rumah, bukan nak berkempen, nak ajak orang datang surau, datang ke masjid, tak pergi. Usah kata lain lah, tak payah cakap orang lain, kita sendiri kot dekat depan ni. Cakap macam ni dia pandai dah, cuba ajak dia sekali pergi. Tak terperginya dek dia.
Benda tu susah. Kita pun dah rasa benda tu susah, berat. Ni pula Nabi, Raja ni nak pergi jumpa. Jadi itu mujahadah baginda. Jadi setiap Nabi, para Anbiya alaihissalatu wassalam, mereka buat kerja untuk menyampaikan agama ini. Mereka buat pengorbanan, susah payah semua. Tetapi 5 orang Rasul Ulul Azmi ini, mereka punya kesusahan lebih daripada itu lagi. Mereka punya kesusahan lebih daripada itu lagi. Dan jangan kita tengok banding, nampak macam Nabi Nuh lagi susah, Nabi Musa tak susah pun. Tak. Masing-masing mereka mengalami kesusahan mengikut keadaan umat mereka ketika pada waktu itu. Jadi mereka telah dapat kesusahan dengan penderitaan yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Dan Nabi SAW bagi tahu, tidak ada satu orang Nabi, tak ada satu orang Rasul pun yang telah ditakuti kerana menyampaikan agama lebih daripada aku lagi. Tidak ada Nabi dan Rasul pun yang kerana untuk buat kerja menyampaikan agama ini kepada manusia telah disusahkan lebih daripada aku lagi. Daripada semua Anbiya alaihissalatu wassalam, daripada seluruh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Ulul Azmi, Nabi SAW punya mujahadah, punya susah payah, punya pengorbanan lebih tinggi, lebih dahsyat daripada yang lain-lain. Kemudian setelah yang paling utama Nabi kita, kedudukan bawah nombor 2 adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kemudian Nabi-Nabi selain daripada mereka, bersesuaian dengan mujahadah dan susah payah yang telah mereka hadapi. Sekalian Rasul-Rasul. Selepas Rasul-Rasul, sekalian Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Begitu juga di kalangan malaikat. Di kalangan malaikat, yang paling afdal, yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian seterusnya Mikail, Israel, Israfil, lepas tu malaikat yang khusus istimewa, malaikat Hamalatul Arash. Dan dalam neraka ada pula malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang ditugaskan untuk menjalankan hukuman kepada orang, pada ahli neraka. Malaikat Malik, dia penjaga neraka. Dia penjaga neraka. Tapi yang menjalankan semua hukuman dalam neraka itu adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Ridwan, penjaga syurga. Tapi yang mentadbirkan menjadi pengurusan dalam syurga ada malaikat-malaikat rahmat yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail, dia tugas dia menguruskan rezeki. Yang tugas dia menguruskan rezeki. Yang memberi rezeki Allah Ta'ala yang menguruskan supaya rezeki itu sampai. Ada malaikat Mikail. Tetapi yang menyampaikan semua rezeki, semua nikmat ini adalah malaikat-malaikat lain di bawah pentadbiran malaikat Mikail. Dan Nabi SAW beritahu, setiap hari ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan rezeki kepada kita ni, bergerak dari timur ke barat, utara ke selatan. Tugas dia apa? Nak menyampaikan rezeki kepada kita. Kita ni sebenarnya kita makan ikan. Kita makan ikan, kita beli ikan dekat pasar Kuantan. Pasar tu pasar Kuantan, tempat kita ambil ikan tu. Tapi ikan tu datang daripada mana? Laut mana dia datang sebenarnya? Betul ke ikan tu daripada laut perairan Malaysia? Betul ke ikan tu datang daripada laut Kuantan ni? Kita rasa kita beli je dekat pasar Kuantan, tapi daripada mana datang ikan tu? Jadi ikan tu yang disampaikan oleh malaikat. Pada hujung dunia mana datang malaikat tu pergi cari rezeki kita dekat situ, dia bawa datang kemari. Macam juga baju yang kita pakai. Sebab tu kita pakai baju kadang-kadang made in Vietnam pun ada. Beli kat mana? Kat Kuantan ni je. Beli kat sini je. Tapi datangnya tu daripada mana? Itu baju yang dah siap. Kain dia, benang dia sebelum tu, daripada mana datangnya?
Ini semua ini diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan oleh para malaikat. Jadi setiap malaikat pun seperti mana manusia tadi ni ada kedudukan kedudukan mereka masing-masing, begitu juga di kalangan malaikat. Dan ulama bagi tahu sebenarnya kedudukan manusia dan malaikat ni bukan dikira secara berasingan, tak dikira secara berasingan, mereka dikira sebagai satu. Okey. Contohnya, kalau manusia yang terbaik adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di kalangan malaikat bawah baginda Jibril. Lepas tu bawah tu pula nabi para rasul ulul azmi. Lepas tu malaikat lain pula. Jadi kedudukan ni berselang-seli. Bukan kira malaikat satu status, manusia satu status, tak. Semua tu disatukan. Sebab apa Allah Ta'ala beritahu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala tak sebut di kalangan manusia ke, di kalangan jin ke, tak sebut, semua sekali. Yang terbaik di kalangan kamu, termulia di sisi Allah Ta'ala kan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian sekalian ketua-ketua malaikat, kemudian segala malaikat yang lain. Ketua-ketua malaikat ni kedudukan tertinggi malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diikuti oleh masing-masing. Kemudian segala sahabat dan sekalian mereka lebih kurang di sisi Allah Ta'ala. Setelah para malaikat, orang yang paling baik kedudukan mereka di kalangan manusia adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Secara umumnya kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala tak ada beza, nak lebih kurangnya. Tetapi secara khususnya ada 4 orang yang paling utama. 4 orang yang paling utama, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, berdasarkan jawatan mereka sebagai khalifah. Kemudian daripada 4 orang ni ada 6 orang lagi pula menjadikan 10 orang yang disebut sebagai asyarah mubasyarah. 10 orang yang telah diberikan berita gembira. Berita gembira apa untuk mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan nama mereka 10 orang serentak dalam satu hadis yang menjamin mereka ini kesemuanya adalah ahli syurga. Dan 10 orang ahli syurga yang disebutkan ini sebenarnya bukan khusus 10 orang ni je. Bukan 10 orang ini sahaja, atas dunia lagi dah dijamin. Disebut nama mereka, tak. Selain daripada 10 orang ni, ada lagi beberapa nama yang lain yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini ahli syurga. Dia ini ahli syurga. Antaranya satu orang sahabat dalam peperangan Uhud, Nabi SAW tak ceritakan tentang kelebihan orang yang mati syahid, tentang syurga, nikmat syurga, dalam nikmat Allah Ta'ala dalam syurga. Sahabat dia bangun, dia kata bakhin, alangkah hebatnya, alangkah takjubnya. Nabi tanya kepada sahabat ni, apakah yang menyebabkan kamu menyebutkan perkataan ini? Dia beritahulah, kerana hebatnya nikmat syurga dan keinginan dia untuk menjadi sebahagian daripada ahli syurga tersebut. Maka Nabi beritahu, tinggallah kamu dengan jaminan bahawasanya kamu adalah salah seorang daripada mereka. Ini dah ahli syurga dah, dia sebut dah, atas dunia lagi dia adalah ahli syurga. Kemudian satu orang sahabat yang lain namanya Uqashah radhiyallahu anhu. Ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut, di kalangan umatku ada 70,000 orang yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. 70,000 orang yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Maka waktu juga Uqashah telah berkata, wahai Rasulullah, doakanlah saya sebagai salah seorang daripada mereka. Nabi pun beritahu, kamu adalah sebahagian daripada mereka. Dah 12 orang dah. Satu peristiwa yang lain, satu hari Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat dalam masjid. Tiba-tiba Nabi beritahu, kejap lagi akan masuk satu orang ahli syurga daripada pintu ni. Daripada pintu ini akan masuk satu orang dari kalangan ahli syurga. Dah 13 orang dah. Masa bila Nabi cakap macam tu, sahabat bertemu, tengok siapa? Nak tengok siapa orang ni? Tiba-tiba masuklah satu orang lelaki yang baru lepas daripada ambil pada wajah dia kesan berwuduk, ambil wuduk.
Dan sambil dia bawa slipper dia masuk ke dalam masjid. Orang pun cakap, kenapa Nabi sebut dia ni ahli syurga, sedangkan semua orang kenal dia ni tak ada amalan yang special pun. Dia ni orang biasa-biasa je. Dia ni orang biasa-biasa je. Tapi kenapa Nabi beritahu dia ahli syurga? Tak apalah hari pertama, sekali je sebut, tak apalah, tak ada hal tu, biasalah tu. Esok tu sekali lagi Nabi beritahu, sebentar lagi akan masuk satu orang ahli syurga daripada pintu ini. Masuk orang yang sama, dalam keadaan yang sama, baru lepas ambil wuduk sambil bawa kasut dia masuk dalam masjid. Hari kedua, sahabat dah mula dah pelik. Kenapa ni dah 2 kali Nabi beritahu ni? Dah 2 kali ni. Hari ketiga pun Nabi cakap benda yang sama. Sebentar lagi akan masuk satu orang ahli syurga daripada pintu ini. Orang yang sama masuk dengan keadaan yang sama. Orang yang sama masuk dengan keadaan yang sama. Badan daripada wajah dia kesan lepas ambil wuduk, sambil dia bawa kasut masuk dalam. Jadi sifat sahabat ni, bila Nabi bagi tahu orang ini adalah ahli syurga sampai 3 kali dia beritahu, dia jadi tak puas hati. Ada satu orang sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia cakap, apa hal orang ni? Apa amalan dia special sangat ni sampai 3 kali Nabi beritahu dia ni ahli syurga? Aku kena selidik ni, kena selidik. Jadi apa dia? Dia buat helah, dia buat trik. Dia jumpa dengan lelaki ni, beritahu, malam tadi aku bergaduh dengan ayah aku. Aku bergaduh dengan ayah aku. Bergaduh tak bergaduh, sampai cakap, aku telah bersumpah aku takkan balik ke rumah selama 3 hari. Bergaduh tak bergaduh, dia kata, sampai aku bersumpah aku takkan balik ke rumah selama 3 hari. Dia kata, boleh tak aku nak bermalam berteduh kat rumah kamu ni sampai cukup tempoh dia lah. Maka sahabat dia pun beritahu, tak apa, silakan, boleh lah, tak ada masalah, tak ada masalah pun. Sebab sahabat ni orang Ansar. Orang Ansar ni sifat dia mudah bagi memberi pertolongan kepada orang lain. Hati dia orang lembut, senang nak menolong orang lain. Jadi dia bagilah tempat kepada Abdullah bin Umar ni untuk tidur dalam rumah ni. Maka selama 3 malam dia duduk dalam rumah orang tu. Dia tengok orang ni tak ada lah hebat sangat pun amalan dia. Bangun tak bangun malam ni sebelum subuh esok tu lah. Macam kita jugalah. Puasa tak puasa dia Senin Khamis je, orang lain puasa hari-hari. Dia kalau puasa pun Senin Khamis je. Zikir tak zikir, Quran tak Quran je. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu khatam Quran setiap hari. Dia ni biasa je. Zikir dia pun tak adalah segona sangat. Jadi Sayyidina Umar pelik. Abdullah bin Umar dia pelik. Mengapa dia ni? Amalan biasa-biasa je. Tak nampak hebat sangat pun. Kerana kalau kita kata kena buat banding lah, sahabat Ansar dengan Ibn Umar ni, bagus Ibn Umar tu lagi. Bagus Ibn Umar tu lagi. Tapi apa kelebihan dia ni sampai Nabi jamin dia ahli syurga. Selepas 3 hari, Ibn Umar pun beritahulah kepada lelaki ni, sebenarnya aku tak bergaduh pun dengan ayah aku. Tak ada sekali pun, tak pernah aku bergaduh pun dengan ayah aku. Tak berlaku pun pergaduhan antara aku dengan ayah aku. Cumanya sebab tu kami berada di masjid Nabi SAW selama 3 hari berturut-turut telah kata kamu ni adalah ahli syurga. Jadi aku datang bermalam ke rumah kamu ni, aku nak tengok apa ni special amalan kamu ni sampai kamu dijamin syurga. Sahabat Ansar cakap, dia pun pelik. Bila Umar cakap macam ni, dia pun pelik. Dia kata, aku ni tak adalah hebat sangat amalan aku, macam kamu dah nampak tu je lah amalan aku. Tak ada lebih apa-apa pun, biasa gitu jugalah. Dia pun cakap macam tu, dia pun pelik. Tapi apalah aku buat sampai Nabi kata aku ni ahli syurga. Kita kalau Nabi cakap macam tu, kita shock sendiri dah. Shock sendiri kita, lambung dah naik ke langit, tak sedar ke diri. Habis Allah sampai jadi neraka dah. Dia pun pelik, apa aku buat ni sampai Nabi. Sampai Umar balik, dia pun tak tahu apa dia buat. Dia pun pening mikir, apa aku buat. Umar pun dah
Tak tahulah apa special kamu sampai 3 kali Nabi cakap kamu dari syurga. Baliklah, tak kerti nak cari dah. Kan cik lebih-lebih kan nampak buruk pula. Nak cari yang baik, takut cik lebih-lebih kan nampak buruk pula. Jadi baliklah. Ini dalam riwayat tersebut, ketika Sayyidina Umar jalan dah jauh dah, tiba-tiba dengar sahabat Ansar ni panggil. Dia pun datang balik. Dia kata, beginilah, amalan aku tak ada istimewa sangat. Seperti mana yang kamu nampak, itulah amalan harian aku. Cumanya mungkin inilah satu sebab mengapa Nabi bagi tahu aku ini adalah ahli syurga. Dia tahu apa dia? Dalam hatiku tak pernah ada hasad untuk orang mukmin yang lain. Tak pernah aku ada hasad terhadap orang-orang lain. Tak ada rasa dengki. Bahkan tak ada rasa dendam. Tak ada perasaan hasad dan juga tidak ada perasaan dendam. Bila tak ada perasaan dendam ni maknanya apa? Setiap hari dia akan memaafkan kesalahan orang lain ke atas diri dia. Kerana sifat ini Nabi bagi tahu dia adalah ahli syurga. Dah berapa orang dah? 13 orang dah. Jadi sebenarnya ramai sahabat-sahabat yang Nabi telah jamin mereka itu adalah ahli syurga. Cuma 10 orang ni specialnya Nabi sebut 10 nama ni serentak. Dalam satu riwayat dia beritahu, Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah. Begitulah 10 orang seterusnya. Orang lain Nabi tak sebut macam tu. Nabi sebut amalan mereka, fadilat untuk mereka je. Yang ini memang Nabi sebut dia adalah ahli syurga. Dan 4 orang telah lalu dan 6 orang lagi ialah Talhah bin Abdullah, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka semua ni adalah ahli syurga. 10 orang yang telah dijamin untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti oleh tabi'in, yakni yang mengikut para sahabat, iaitu semua yang berjumpa dengan mereka. Siapa tabi'in, siapa sahabat? Ulama beritahu apakah ta'arif tabi'in, apakah ta'arif sahabat. Ta'arif sahabat ialah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa, dia beriman dan dia mati dalam keadaan beriman. Maka mereka semua ini adalah sahabat radhiyallahu anhu. Dengan ta'arif ini Uwais Al-Qarni terkeluar. Uwais Al-Qarni dia adalah tabi'in yang hidup pada zaman sahabat, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat, zaman Nabi. Cumanya dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dia beriman dengan Nabi, dia mati dalam keadaan beriman, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jadi tabi'in. Dan tabi'in ni pula siapa? Setiap orang yang berjumpa dengan para sahabat dan mereka beriman dan mereka mati dalam keadaan beriman. Mereka inilah tabi'in. Jadi ini perbezaan di antara para sahabat dengan tabi'in. Syarat mereka masih beriman dan mereka mati dalam keadaan beriman. Kalaulah kita kata semua orang yang jumpa dengan Nabi itu semua sahabat, maka Abu Jahal pun sahabat Nabi. Begitunya Abu Lahab pun sahabat Nabi. Tapi dia mesti syarat dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, dan kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Kenapa disebutkan keadaan mati dalam keadaan beriman? Kerana di zaman Nabi berlaku juga orang murtad. Murtad ni bukan perkara baru. Zaman Nabi dah berlaku dah orang murtad. Jadi orang yang murtad mereka pun tak dikira sebagai sahabat. Macam tu seterusnya dengan tabi'in, tabi'in. Syarat dia apa dia? Dia kena beriman, dia kena bertemu dengan orang tersebut, dia kena beriman dan dia mati dalam keadaan beriman.
Kemudian diikuti oleh tabi'in, yakni yang mengikut para sahabat, iaitu semua yang berjumpa dengan mereka. Kemudian ahli kurun yang semasa dengan mereka. Kemudian ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka. Ini kedudukan manusia ketika ini. Mana yang terbaik siapa? Orang yang hidup dalam kurun sahabat. Dan orang yang, apa lagi dia kata ni? Kemudian ahli kurun yang semasa, kemudian ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka. Kemudian kurun yang seterusnya. Nabi SAW beritahu dalam satu riwayat, khairul qurun qarni. Khairul qurun qarni. Summa alladhi yalinahu, summa alladhi yalinahu. Kurun yang terbaik adalah kurun aku. Kemudian kurun yang mengiringinya, dan kemudian kurun yang mengiringinya. Nabi sebut 3 je kurun. 3 kurun terbaik. Itu kurun ni mana zaman Nabi SAW. Manusia yang ada zaman itu adalah manusia yang terbaik. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang ada pada kita, hamba-hamba Allah yang terbaik. Kerana mereka semua orang yang sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka telah dibimbing terus oleh Nabi SAW. Jadi mereka adalah manusia yang terbaik. Kemudian kurun yang datang selepas pada mereka ni kurun tabi'in. Kurun tabi'in. Kemudian yang datang selepas daripada mereka tabi'in. Dan ulama hadis telah menjadikan kurun yang ketiga sebagai kurun terakhir untuk menghimpunkan hadis. Untuk menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW dalam satu kitab. Jadi kerana itu, kitab-kitab hadis yang mu'tabar, yang dikira sebagai kitab himpunan hadis, adalah kitab yang last sekali keluar sebelum tahun 301. Mana tahun 1 sampai 100 Hijrah itu kurun yang pertama. 101 sampai tahun 200 Hijrah itu kurun yang kedua. 201 sampai tahun 300 Hijrah itu adalah kurun yang ketiga. Jadi kitab-kitab hadis yang datang selepas daripada tahun tersebut dah tak dipanggil sebagai kitab yang menghimpunkan hadis. Bahkan kitab-kitab semua dia petik daripada himpunan hadis tersebut. Ambil dari kitab Sahih Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, dan seterusnya, Muwatta Imam Malik, dan seterusnya kitab-kitab hadis. Kitab himpunan hadis adalah sampai tahun 300 Hijrah sahaja. Selepas daripada itu tak dikira dah. Selepas daripada itu sudah tidak dikira. Bahkan selepas itu mereka semua adalah penukil-penukil, periwayat-periwayat, orang yang mengambil hadis, ambil hadis daripada kitab-kitab tersebut. Dan kurun itu, kalau tengok dalam buku kitab ni, mungkin dia tulis, kita tuan-tuan tulis sama tak? Tulis kurung, ada G kat situ tak? Dia bukan kurung, dia kurun. Kurun itu adalah tempoh masa selama 100 tahun. Setiap 100 tahun dipanggil satu kurun. Kalau kita sekarang ni dah kurun ke 14, dah 1445 Hijrah, kurun ke 14. Kejahilan tentang kelebihan para Nabi atas sekalian malaikat dan seumpamanya itu tidak mencederakan iman. Jadi tidak tahu tentang martabat kedudukan, perbezaan kedudukan di antara para Nabi dan malaikat dan juga para sahabat tidak menjejaskan iman. Itu bukan syarat iman. Kita kena beriman dengan mereka, tapi bukan dengan kedudukan mereka. Tak tahu tentang kedudukan mereka tak jadi masalah. Imam Suyuti telah menyebut, sekiranya seseorang itu diam selamanya, tidak pernah terlintas di hatinya bahawa Nabi itu mempunyai kelebihan mengatasi malaikat, nescaya Allah Ta'ala tidak bersedia khabar tentangnya di akhirat. Imam Suyuti rahmatullah alaih beritahu, kalaulah orang itu tak tahu tentang kedudukan, perbezaan kedudukan antara malaikat dengan para Nabi, kerana tak tahu tu dia diam, tak cakap apa-apa, tak fikir pasal apa-apa, dia hanya beriman je malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, hamba
utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul pun gitu juga, manusia dipilih oleh Allah Taala untuk jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Dia tak fikir pasal kedudukan, pasal perbezaan dia senyap sebab dia tak tahu. Maka selama dia senyap, dia selamat, tak kena apa-apa. Tapi bila dia dalam keadaan tak tahu ni, dia mula berfikir, kedudukan ada perbezaan apa semua. Ini siap dekat akhirat nanti Allah Taala akan tanya. Dekat akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Ini pendapat Imam Sayyuti rahmatullah alaih. Wallahu alam bisawab. Ingin semoga apa yang dimuzakarahkan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman dan manfaat kita terdapat amal yang sampaikan insya-Allah. Subhanallah. Subhanallah.